Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kumpulan pertama PRS tahap sulung SLG 201 untuk sesi pembentangan pra-projek mereka. Sebelum kita meneruskan sesi pembentangan ini, saya ingin memaklumkan kepada semua yang hadir pada sesi ini, guru penilai yang akan menilai sesi ini adalah saya, Cikgu Hasnan Salim dan juga Cikgu Nurhaiza binti Cik Mat. Okey, kami berdua akan menilai dari segi pelbagai aspek lah, terutamanya berkaitan dengan konten, kandungan dan juga persembahan slideshow dan juga bagaimana kamu membentangkan pra-projek kamu ini. Baik, tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan wakil kumpulan SLG 201 untuk meneruskan sesi pembentangan pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Cikgu Hasnan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kasih sayang PRS untuk semua. Yang dihormati Cikgu Hasnan bin Salim, Cikgu Nurhaiza binti Cik Mat, Cikgu Hamidah binti Talib, selaku Guru Penilai Projek PRS bagi tahun 2020. Yang dihormati barisan guru pembimbing iaitu Cikgu Muhammad Azmi bin Abu Hassan, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam, Wilayah Persekutuan, dan Cikgu Siti Nurishida binti Muhammad Rosti, Guru Bimbingan SMK Taman Nusa Damai, dan seterusnya sahabat-sahabat PRS Kumpulan Sulung 201 yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, kami akan membentangkan pra-projek kumpulan kami yang bertajuk Pelajaran Pembina Generasi. Tema ialah inspirasi motivasi. Nama kumpulan kami diberi Emerald. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang, iaitu yang pertama itu saya, Amira Madiha binti Adaha, Nurul Syafiq Izzati binti Rizal, Sharifah Nur Takifah binti Muhammad, Muhammad Haras bin Muhazzam, Iris Quraisyah binti Karim, Hani Zakira binti Ahmad Zaki dan juga Nik Nurul Ain Nadirah binti Nitso. Maaf cikgu. Siapa present sekarang? Saya Oh, tahu cikgu Iris. ada masalah tadi. Maaf ya. Okey, untuk objektif. Menerangkan definisi sebenar pelajaran. Setengah pelajar tidak tahu akan maksud pelajaran sebenarnya. Oleh itu, kami ingin mengemukakan lebih banyak definisi pelajaran dari sudut pandangan perspektif yang lain. Kemudian, menyedarkan murid-murid bahawa pelajaran itu sangat penting bagi menjamin masa hadapan mereka. Zaman sekarang, murid-murid semakin leka dan lalai daripada menjalankan amanah mereka sebagai seorang murid. Oleh sebab itu, kami ingin membuka mata mereka bahawa pelajaran itu amat penting bagi masa hadapan untuk mereka. Selepas itu, berkongsi jalan penyelesaian bagi masalah yang dihadapi. Dengan cara ini, murid-murid dapat memperluaskan lagi solusi bagi masalah yang mereka hadapi. Akhir sekali, menyedarkan masalah yang dihadapi oleh murid sama ada secara langsung atau tidak langsung. Hal ini kerana pelajar tidak sedar yang mereka sebenarnya menghadapi masalah berkaitan pelajar dan bukan disebabkan faktor yang lain. Seterusnya, sasaran projek. Projek kami ini disasarkan kepada murid menengah atas iaitu Semamawi dan juga STAN. Bagi carta organisasi kami pula, guru penasihat kami ialah Cikgu Muhammad Azmi bin Abu Hassan dan juga Cikgu Siti Nurshida binti Rosdi.
Dan pengarah projek kami ialah Amira Madiha binti Adham. Dan bagi penolong mengarah projek pula iaitu saya, Iris Croatia binti Karim, dan disusuli oleh bendahari projek iaitu Nik Nurul Ain Nadirah binti Nikso. Dan bagi ahli jawatan kuasa pula ialah Muhammad Haras bin Muhazam dan juga Nurul Syafi bin Izati binti Rizal, dan akhir sekali ialah Hani Zakira binti Ahmad Zaki. Seterusnya, kami akan menerangkan tentang skop tugas. Setiap ahli kumpulan akan diberi skop tugas. Okey, yang pertama saya, Amira Madiha binti Adha selaku pengarah projek akan merancang dan memantau ahli kumpulan serta memastikan waktu jadual ditepati. Seterusnya, Nurul Syafi'i Zati binti Rizal dan juga Sharifah Nur Takifah binti Muhammad akan mengedit semua rakaman video secara keseluruhan menjadi satu video yang lengkap. Kemudian Muhammad Aras bin Muhazzam dan Iris Quraisha Karim bertanggungjawab di dalam menentukan pergerakan dan perjalanan penceritaan. Dan yang akhir sekali adalah Hani Zakira binti Ahmad Zaki dan juga Nik Nurul Ain Nadirah binti Nekso bertanggungjawab dalam mencari serta menganalisis maklumat yang telah dicari oleh ahli kumpulan. Okay, seterusnya adalah penerangan ringkas bagi tajuk pelajaran pembina generasi. Kenapa tajuk pelajaran pembina generasi ini dipilih? Kerana kami memahami tajuk ini dengan lebih mendalam kerana kami sendiri mengalaminya. Yang kedua, memudahkan kami mencari maklumat dari sumber yang berlainan dan dapat mengolah tajuk ini dengan baik. Yang ketiga, menepati perkara yang dialami dengan kumpulan sasaran kami. Yang keempat, membantu rakan-rakan yang menghadapi masalah dalam pelajaran. Dan yang terakhir, kami dapat memberikan motivasi kepada rakan-rakan yang tidak mempunyai minat dalam pelajaran. Ini merupakan perancangan untuk membuat video. Yang pertama, kami akan mencari maklumat. Yang kedua, mengarang skrip. Yang ketiga, merakam video. Dan yang keempat, kami akan edit dan hantar. Ini merupakan skop yang lebih spesifik untuk mencari maklumat. Mula-mula kami akan mencari maklumat di internet. Yang kedua, menjalankan temu bual. Kami khususkan kepada pelajar yang sudah habis sekolah supaya mereka dapat memberi input tentang apa masalah yang pelajar sering hadapi. Dan yang ketiga, menjalankan tinjauan. Menjalankan tinjauan ini seperti pihak sekolah akan membuat Google Form untuk sekolah STAN dan juga Semawi untuk hanya menggunakan kertas kerana mereka adalah sekolah berasrama. Ini adalah isi-isi kandungan yang akan kami ceritakan dalam video kami nanti. Yang pertama, definisi belajar. Kita akan lebih tahu lebih lanjut apa maksud belajar sebenarnya. Yang kedua, kepentingan belajar di sekolah menengah. Yang ketiga, masalah yang dihadapi oleh para pelajar yang boleh dibahagikan kepada 3 skop iaitu teknologi, sikap dan juga sosial, dan yang terakhir penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh murid tadi. Okey, ini adalah skop mengarang skrip dengan lebih spesifik. Setiap seorang akan diberikan tajuk untuk kami mengolahnya dengan lebih spesifik. Dan yang kedua, kami akan menggunakan Google Doc untuk menulis kerana lebih inisiatif lah. Terusnya, kami akan merakam video. Okey, merakam video jika kami mempunyai kemudahan komputer, kami akan menggunakan webcam. Jika kami tidak mempunyai kemudahan komputer, kami akan hanya menggunakan kamera di telefon. Dan seterusnya kami akan mengikut style YouTuber. Mungkin kerana sebab kami ingin video kami ni lebih dekat kepada penonton.
Okay, dan yang terakhir kami akan edit dan hantar. Edit ni kami menggunakan ilmu yang sedia ada dan seterusnya kami akan meminta pertolongan rakan yang mempunyai kemahiran yang tinggi dalam mengedit jika kami tidak berkeupayaan untuk mengedit video tersebut. Okay. Ini adalah tempoh pelaksanaan. Ini hanyalah sekadar draft, tidak mutamat, tidak tetap dan boleh berubah. Okay, tempoh pelaksanaan ini ada meliputi 7 tugasan, iaitu yang pertama, taklimat tugasan, pelantikan jawatan kuasa, agihan tugasan, pengumpulan maklumat, penyediaan slide pembentangan projek, pembentangan slide dan juga proses penghasilan projek. Okay, untuk impak. Kami klasifikasikan impak ini kepada 4 aspek, iaitu diri sendiri, rakan, sekolah dan masyarakat. Untuk diri sendiri, kami dapat meningkatkan pelbagai kemahiran baru. Hal ini kerana ketika projek ini dilaksanakan, kami dapat belajar dan memperbaiki kemahiran sedia ada seperti kemahiran komunikasi, kemahiran membuat keputusan, kemahiran mengedit video dan sebagainya. Untuk aspek rakan dapat semangat belajar dalam diri murid akan meningkat. Kami yakin video ini dapat memberikan suntikan semangat kepada rakan-rakan kami dan mereka akan termotivasi apabila mereka menonton video kami. Untuk aspek sekolah pula, menyediakan bahan yang boleh diguna pakai sebagai rujukan oleh pelbagai sekolah. Kami yakin video kami dapat digunakan oleh semua guru ketika mereka mengajar sama ada di dalam atau di luar sekolah. Akhir sekali, pada aspek masyarakat. Masyarakat lebih mengetahui masalah yang dihadapi oleh pelajar. Seperti yang kita tahu, sistem pembelajaran kian berubah mengikut peredaran zaman. Oleh itu, kami pasti kami dapat membuka mata masyarakat dan memperluaskan lagi pengetahuan masyarakat berkaitan sistem pelajaran yang baru dan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Akhir sekali ialah harapan. Harapan kami dapat mewujudkan pelajar yang mampu menangani masalah mereka. Oleh sebab itu, kami cuba sebaik mungkin untuk menyenaraikan lebih banyak penyelesaian masalah kepada mereka agar mereka dapat menghadapinya dengan lebih baik. Selepas itu ialah pelajar mengambil serius akan kepentingan pelajaran. Dan kami mengharap mereka dapat menanamkan sifat tidak sewenang-wenangnya untuk membiarkan kepentingan kepelajaran itu sendiri. Kemudian, projek ini dapat memberi impak kepada kami untuk menghasilkan pelbagai bahan. Kami juga berharap kami selepas menghabis video kami ini, kami dapat menghasilkan lebih video yang lebih berkualiti. Di samping itu, video ini dapat disebarkan kepada semua murid di sekolah rendah dan menengah melalui pelbagai platform penyampaian media sosial. Kami berharap agar kami dapat menyebarkan kepada semua orang agar semua lapisan masyarakat tahu yang pentingnya pelajaran ini di dalam hidup mereka. Lepas itu, dapat menyiapkan projek ini dengan baik dan berkualiti. Ini ialah harapan kami selepas kami habis pembentangan ini dan kami dapat menghasilkan video lebih baik. Akhir sekali, kami dapat membantu pengguna bahan projek ini dalam kehidupan mereka. Dan kami harap apabila orang menonton video kami, mereka dapat mengambil perkara-perkara positif daripada video kami untuk diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Okay, sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan SLZ 201. Dipersilakan Cikgu Nohaiza. Ya, Assalamualaikum semua. Tahniah ya kepada para pembentang kerana dapat membentangkan dengan begitu baik ya. Okey, tahniah juga kerana anda mengambil cabaran ini ya sebagai kumpulan pertama projek sulung ya yang akan membentang hari ini. Okey, sorry ya rumah cikgu ada macam-macam latar belakang. Okey.
sulung anda dapat menguasai slide anda dengan baik. Cikgu nak sebut kat sini mengenai spesifikasi tugas, ada pembahagian yang bagus. Dari segi perancangan, cara mencari maklumat anda telah nyatakan. Cuma dari segi mengarang skrip ya, cikgu tengok kat situ mengarang skrip anda telah memberikan seseorang untuk buat ya. Tapi dekat pembahagian tugas tu, cikgu nampak di akhir ayat tadi anda telah membahagikan kepada definisi belajar, kepentingan belajar, masalah dihadapi, penyelesaian kepada masalah yang ada 4 ya. So sepatutnya jika dah bahagi tu maknanya anda dah boleh terus buat. Definisi belajar siapa ambil? Kepentingan belajar ni siapa yang buat? Boleh terus tulis kat situ ya. Sebab kita nak bergerak dah nanti kan. Maknanya kamu dah ada perancangan jadual tadi, maknanya kamu dah tahu dah supaya semua orang tak cari kepentingan belajar yang sama ya. Maknanya dah ada pembahagian kat situ. Ini ada 5 tajuk. Kamu ada berapa orang? 8 orang kan? 8 kali kumpulan kamu? 7. Okey, kalau 7 maknanya ada 4. Maknanya siapa yang akan buat kepentingan belajar ni? Terus nyatakan nama dia. Okey, kemudian cikgu tertarik pada satu perkara iaitu anda sebut tadi, Amirah sebut tadi, pihak sekolah akan membuat analisa tinjauan melalui Google Form, betul? Pihak sekolah tu siapa? Boleh cikgu tahu Amirah? Pihak sekolah sebabkan kami sasarkan sekolah Semawik dengan STEM. Sekolah? Anda sasarkan sekolah mana? Dengan STEM. Sekolah kami. Okey. Jadi maksudnya cikgu ke yang buat analisa tinjauan ni? Ini projek siapa? Projek anda kan? So siapa yang akan buat analisa tinjauan ni? Amirah ke? Ya? Kami. Amirah lagi siapa? Analisa mengenai? Saya akan dibantu oleh penolong pengarah projek. Apa dia? Saya akan dibantu oleh penolong pengarah projek. Okey, boleh cikgu tahu apakah antara soalan untuk analisa tinjauan ni? Mungkin saya akan isikan apa masalah yang mereka hadapi supaya saya dapat tahu peratus masalah yang sering dihadapi oleh pelajar tu. Okey, maknanya sekarang kita akan buat analisa tinjauan mengenai apakah masalah yang dihadapi oleh murid dan dari situ nanti anda akan bergerak untuk membuat penyelesaian kepada masalah, betul? Betul. Okey, bagus bagus. Okey, jadi Google Form nanti anda buat sendiri ya? Okey, bagus. Yeah. Maknanya sekarang cikgu nampak tajuk yang anda pilih ni memang tajuk yang dekat dengan masalah murid dan tajuk yang anda pilih ni nanti anda bukan buat sebarangan, maknanya anda buat tinjauan dulu mengenai apakah masalah yang dihadapi oleh murid dan dari situ baru anda bergerak untuk membuat masalah dihadapi, kepentingan belajar tu ya, masalah dihadapi anda akan buat melalui Google tadi betul ya? Kemudian baru anda buat penyelesaiannya. Okey, cikgu suka kumpulan ni ya. Maknanya anda membuat satu perancangan yang baik untuk menyelesaikan membuat tugasan ni. Okey. Itu saja dari cikgu, tanya. Okey, terima kasih Cikgu Nurhaiza. Okey. Sebelum saya komen untuk kumpulan ni, satu perkataan saya boleh tujukan kepada kumpulan ni, terbaik. Kumpulan ni memang terbaik sebab memang nampak smooth je daripada mula sampai habis. Okey, saya sangat puas hati. Maksudnya jaranglah saya berpuas hati dengan satu-satu kumpulan ni. Okey, seolah boleh je saya kata macam kamu ni dah memang perfect lah, tak payah nak komen. Tapi ada beberapa penambahbaikan kena buat lagi lah. Okey, so kita tengok pada slide balik. Okey, kita pergi kepada objektif mula-mula. Okey. Okey, objektif. Laju betul. Okey. Sebelum tu nak tanya, kamu guna apa ni untuk buat slide ni? Kami guna Google Slide. Google Slide. Okey, Google Slide. Okey, good. Okey. Gunakan apa yang ada. Tak ada masalah. Okey. Objektif, okey, tak ada masalah. Saya tengok setakat ni. Cuma perlu cadangan saya tambahkan lagi yang boleh difokuskan dengan projek video kamu. Okey. Contohnya menerangkan definisi sebenar pelajaran kepada siapa. So nanti kita beritahulah nanti bila dengan video ni dah ada,
dia akan membantu orang yang kita bagi video tu difaham tentang definisi sebenar pelajaran. So lebih berfokus. Okay, menerangkan definisi sebenar pelajaran kepada pelajar-pelajar menengah atas contoh. So maknanya nanti bila kita bagi video dan kalau kata kamu bercadang nak buat analisis lagi post project, kita boleh tanya soalan, adakah kamu faham definisi sebenar pelajaran selepas menonton video? Ramai kata ya. Baguslah. So benda ni tercapai lah. Itu maksud dia. Okay. So sama juga lain, cuba perbaiki sikit objektif tu. Okay. Next. Stand ni apa sebenarnya? Sekolah apa? Sebab saya tak tahu apa maksud stand. STAN adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Usia Damai. Oh, okay. Baik-baik. Okay. Okay, next. Carta organisasi kan? Okay. Carta cantik lawa, tak ada masalah. Okay, cuma perlu tambah baik lagi dengan ada garisan aliran. Maksudnya ke bawah atau ke kiri, ke kanan tu kena ada lah. Baru kita nampak carta. Carta ni pada saya, pandangan saya sudah cukup lengkap. Cuma kena ada sedikit itulah supaya nampak dia punya hierarki. Kena nampak hierarki tu. Baru dia cantik lagi. So, okay. Banyak-banyak kumpulan ni lah yang cantik sikit dia bercarta kan. Okay, good. Lagi selain itu, okay, dalam skop tugas, saya nak tanya, sebab kamu ada kata bertanggungjawab mencari dan menganalisis maklumat, bertanggungjawab di dalam menentukan pergerakan perjalanan penceritaan. Semua tu umum, kena lebih detailkan lagi. Sebagai contoh, apa maklumat yang kamu nak cari ni sebenarnya? Apa dia maklumat yang kamu nak analisis? So benda-benda tu kena lebih detail lagi. Okay, bertanggungjawab dalam mencari maklumat berkaitan apa tadi? Kan kamu ada pecah 4 perkara tadi kan? 4 isi tajuk tadi kan? So benda tu boleh tentang definisi pelajar, tentang masalah dihadapi pelajar. Macam tu. So dia lebih detail lagi dalam skop kerja tu, skop tugasan tu. Okay. Yang lain, okay, pergi kepada penerangan ringkas. Okay, saya suka yang ni sebab kamu tulis sekali dengan highlight keyword yang kita memang nak. Okay, slide dia simple, dia ada highlight. Ini kita nak supaya saya jelas. Okay, next. Tak ada masalah yang ni perancangan, yes. Dia punya kamu punya carta alih tu pun nampak. Okay, cari maklumat, mengarang skrip, mengarang video, edit dan hantar. Saya suka macam ni. Okay, nampak. Okay. Yang ni pun daripada tu kamu pecahkan lagi. Okay. Cuma untuk yang pencerahan macam ni, contoh menjalankan temu bual, kena ada sikit list kepada siapa. Mungkin menjalankan temu bual kepada pelajar, guru, tukang kebun, macam kantin. Contoh macam tu. So bila kita baca, menjalankan temu duga kepada siapa? Oh, empat orang ni. Okay, good. Dicari di internet dekat mana? Menjalankan tinjauan apa? Bagaimana? Macam tu. Next. Tambah key point saja. Okay. Untuk yang tadi, sabar. Dah jauh lagi. Yang ini, saya suka kalau kamu tambah satu, bukan tambah satu lah. Maksudnya, satu tajuk besar yang mengatakan ini adalah isi kandungan. Sebab kalau saya baca macam ni, ni apa benda, saya kurang faham. Okay. So, paling tidak pun kena ada satu dekat bawah tu ke, dekat atas tu ke tulis isi cadangan isi kandungan. Contoh macam tu. So kita tahu dalam cadangan tu ada definisi belajar, masalah dihadapi pelajar, kepentingan belajar, penyelesaian masalah. Macam tu. So kita faham lah. So kalau macam ni saja, saya tak faham kamu nak apa 4 poin ni untuk apa. Okay. So tambah baik kat situ. Next. Mengarang skrip. Setiap orang diberikan tajuk. Okay. Kat sini pentingnya nyatakan apa tajuk. Kalau kata tadi yang 4 tadi kan, letak 4 dan siapa orangnya. Saya ada tulis dalam saya punya garis panduan, kamu kena nyatakan kalau cadangan-cadangan tajuk tu, siapa yang akan bertanggungjawab dengan tajuk tersebut dan akan membentangkan. Untuk projek sulung, setiap orang kena bentang, betul tak? Setiap orang kena menerangkan dalam masa 3 minit, betul? Setiap seorang. So saya nak tahu 3 minit tu, setiap orang tu dia cover tajuk apa. Itu kena dinyatakan. Itu memang kena nyatakan. Okay? Sebab saya tengok tadi 4 tajuk tu saya boleh istilahkan sebagai 4 tajuk utama. Tapi dalam 4 tajuk utama tu mesti ada pecahan-pecahan dia yang kamu bahagikan kepada 7 orang.
So yang 7 tu lah yang saya nak kamu tunjukkan supaya saya lebih jelas. Oh okay, yang ini cover ni cover ni, cover apa. So nanti secara tak langsung dalam skop tugas kamu boleh masukkan juga benda tu. Okay, so faham Menggunakan Gedok, okay, tak ada masalah. Next. Menakan video, okay. Saya nak tanya pasal mengikut style YouTuber. Style kamu, betul kamu kata kalau style tu style yang terkini yang mudah dekat dengan remaja. Boleh ceritakan pada saya, style YouTuber yang sebenarnya macam mana? Kenapa kamu memilih style tersebut? Silakan. Siapa-siapa lah yang boleh jawab. Saya cikgu sebab yang Sila. itu saya yang okay, Assalamualaikum cikgu. Kenapa saya mengatakan mengikut style YouTuber adalah kerana contoh kalau kita lihat seperti vlogger-vlogger di Malaysia ya. So mereka tidak macam contohnya kita membuat pengucapan awam kan, kita jauh daripada audience. Kita macam kita bercakap macam ni, kita bercakap macam ni, kita bercakap macam ni. Dia ada kalanya dia tidak resonate. Sebentar saya gunakan bahasa Inggeris. Dia tidak resonate dalam diri orang kerana dia lihat macam dia tu jauh lah. Tetapi kalau kita bercakap macam ni, kita seperti kita berbincang, seperti kita bercakap dengan seseorang di depan kita. So saya nak capturekan bila kita bercakap dengan seseorang di hadapan kita. Begitulah. Adakah maksudnya kamera tu akan berada di depan muka kita? Seperti macam ni. Macam ni stylenya? Seperti macam ni lah, macam ni. Macam kalau kita tengok orang main gameplay video kan, dia macam okay. Itulah saya nak cakap. So, maknanya kamu bukanlah nak jadikan dia video yang bersifat orang kata penerangan secara one way je lah kiranya. Kalau one way maksudnya orang tu ada green screen kat belakang macam saya ni, betul cakap sorang-sorang, betul buat video. Tapi kamu macam nak seolah-olah macam ada interaksi macam tu lah. Kan? Okay, faham. Okay, baik. Cuma mungkin kami akan gunakan macam kalau stock image semua tu kan macam dokumentari, tapi kalau kami nak cuba buat perbualan di situ. Okay. Baik. Tapi macam tinjauan tu kan, itu adalah perbualan kami dengan kami punya audience. Gitulah macam ikut 50% daripada ini adalah daripada stand dan bla bla. Itulah macam perbualan kami dengan mereka. Okay. Saya excited nak tengok apa hasilnya nanti. Okay. InsyaAllah. Next slide. Menggunakan ilmu sedia ada, juga kena nyatakan apa ilmu tersebut. Kalau kata nak guna Sony Vegas ke, nak guna Camtasia ke, nak guna macam-macam jenis lah, tak kisahlah. So kena nyatakan supaya jelas lah. Kalau kata ada orang meminta pertolongan rakan kemahiran yang tinggi tu seperti apa, contohnya bukan saya terus nyatakan nama, contohnya apa kemahiran yang dia ada tu. So kita jelas lah sebenarnya. Okay, next. Okay, tempoh ni saya harap anda dapat laksanakan dan mengikut tempoh yang telah kamu berikan. Ini tempoh yang kamu sendiri yang decide ya. So maksudnya bila kamu decide, kamulah bertanggungjawab 100% untuk memastikan kamu on the track. Okay, so kalau ikut proses penghasilan projek ni bermula esok sampailah 23 bulan 11. So maknanya 23 bulan 11 kalau saya tanya masih lagi tak siap, kamu bertanggungjawab lah. Potong markah 100%. Tak adalah 50 gitu kan. Okay, next. Okay, saya tertanya-tanya yang bawah tu benda yang menambah pengetahuan dalam menyelesaikan masalah. Apa benda kat bawah tu sebenarnya? Tu tersalah ke, lupa delete ke apa sebenarnya? Lupa delete tu cikgu. Oh ya ke, lupa delete. Okay. Baik, untuk impak saya lebih suka kamu dah cantik dah buat dalam bentuk macam ni. Cuma kena tambah sikit satu keyword supaya orang tahu impak ni impak apa. Contoh meningkatkan pelbagai kemahiran baru, mungkin di atas dia ataupun di bawah dia tulis keyword diri sendiri. So orang tahulah, ini impak untuk diri sendiri. Berbanding dengan kamu hanya menerangkan saja, orang yang tengok rakaman dia akan faham lah. Tapi kalau yang tak tengok rakaman, dia tengok kamu punya slide ini, ini impak untuk apa? Impak ni untuk apa? Yang nombor 2 ni impak untuk apa ya? Ini untuk apa ya? Macam tu. So bagi dia lebih ada keyword-keyword dia, supaya orang tahu dengan lebih jelas setiap impak ni untuk impak apa. Macam itulah. Okay. Next. Okay, harapan tak ada masalah. Saya rasa boleh diguna pakai apa yang telah kamu nyatakan. Dan saya tengok pun semuanya memang ke arah yang kita nak lah.
Okay. Okay. So saya rasa dari segi harapan tak ada masalah. Okay. Secara keseluruhannya saya berpuas hati dengan slide pembentangan kumpulan ini. Boleh saya rasa tidak keterlaluan kalau saya kata kumpulan ni antara kumpulan yang terbaik yang membuat pembentangan. Kumpulan pertama pula tu untuk sulung. So saya rasa kumpulan ni akan membuatkan kumpulan lain, terutamanya sulung, yang lain-lain akan burden lah. So kalau kumpulan kedua, ketiga, keempat dan kelima, keempat tu tak perform, so kalau diorang tengok kalau diorang ni tengok video rakaman ni nanti, mungkin akan mencetuskan burden lah kepada mereka. Agaknya aku kena buat lebih baik atau lebih buruk lagi. Okay, expectation saya dan yang cikgu-cikgu lain akan lebih itulah. Okay. Saya pun ucapkan tahniah kerana anda semua sudi dan sanggup untuk membentangkan hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga dan tahniah kepada anda semua kerana berjaya menghasilkan satu slide pembentangan yang sangat menarik, sangat berinformasi, ringkas dan tidak terlalu complicated. Okay, itu tujuan kita nak buat pembentangan ni supaya senang orang nak tengok. Okay, jadi saya tertunggu-tunggu apakah video yang akan dihasilkan nanti, bagaimana rupa dia dan adakah video itu mampu untuk memberi impak yang besar kepada orang lain di sekeliling nanti. Okay. Saya pun mengharapkan jugalah mungkin video kamu ni kalau boleh jadi video viral jadi bagus juga kan. Popular lah kan nanti kan. So seharapnya dapat jadi video viral. Kalau tak dapat pun tak apalah. Viral di kalangan kawan-kawan pun jadilah kan. So kalau dapat, manalah tahu kan ada kalangan kamu yang akan masuk motif viral nanti. Kan? Kita tahu lah kan. Jangan lupa sebut nama saya lah kalau masuk nanti. Ingatlah orang yang mengomen ni juga Cikgu Haiza pun sama juga kenalah sebut nama kami kan. Famous lah juga nama kami kan nanti. Tak dapat masuk tak apa. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Tahniah saya ucapkan lagi sekali. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekiranya ada. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.